Selamat sejahtera. Saya Syukufah dari kos DTM akan membentangkan tentang bab 6 Datacom, iaitu ralat dan cara mengesannya. Ralat terdapat banyak jenis. Kita dapat melihat ralat daripada segi elektronik. Contohnya sistem error, electronic error dan banyak lagi. Dari segi pengkomputeran, ralat merupakan kesalahan dari segi susunan bit. Dalam sistem komputeran kita ada dua jenis ralat, iaitu ralat single dan ralat burst. Mari kita lihat ralat single. Ralat single berasal daripada kesilapan, iaitu satu nombor sahaja ditukarkan. Dalam bahasa komputeran, kita tahu bahawa nombor yang perlu ada adalah kosong dan satu sahaja. Komputer hanya boleh membaca kosong dan satu. Tetapi dalam ralat ini, satu bit telah ditukarkan dari kosong ke satu atau satu ke kosong. Dalam bahasa lebih mudah, satu bit telah ditukarkan nilainya, kurang atau lebih. Ini memaparkan informasi yang berbeza daripada receiver, kerana orang yang mengambil data daripada receiver akan mendapat maklumat yang lain kerana ada pengubahan data. Ralat burst pula adalah ralat yang berasal daripada kesilapan dua atau lebih daripada dua bit yang telah ditukarkan, sama macam ralat single tadi. Ralat burst adalah lebih daripada dua. Contohnya, satu data yang dihantar tu ada 5 nombor, dua atau lebih nombor daripada 5 nombor itu telah ditukarkan, iaitu dari kosong ditukarkan kepada satu atau satu ditukarkan kepada kosong. Nilainya berbeza apabila disampaikan kepada receiver. Ralat ni lebih serius daripada ralat single kerana melibatkan lebih banyak digit dan bit. Jika ada ralat, kita perlu mengesannya terlebih dahulu sebelum membaikinya. Ini merupakan langkah untuk membaiki sebuah ralat, iaitu pengesahan dulu, selepas itu barulah perbaikan. Persoalannya, apakah cara-cara yang kita boleh buat untuk mengesannya dan apakah kepentingan untuk mengesan ralat terlebih dahulu? Ralat untuk mengesan ralat adalah lebih senang daripada untuk membaikinya, tetapi jika tidak dikesan, maka maklumat yang disampaikan akan menyebabkan masalah kerana kesilapan maklumat. Oleh itu, pengesanan ralat perlu dilakukan dengan cepat. Marilah kita melihat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengesan ralat. Pertama sekali, kita akan melihat sebuah kaedah yang dikenali sebagai redundancy. Melalui kaedah redundancy, dua jenis data akan disampaikan kepada peranti. Peranti akan membandingkan kedua-dua data tersebut. Contohnya, bit ini sama dengan bit ini, dan kemudiannya akan memberi satu langkah yang boleh diambil untuk membaiki ralat tersebut. Ini merupakan satu-satunya cara yang paling mudah dan murah, kerana ia adalah perbandingan peranti sendiri. Setiap cara ada kelemahannya. Kelemahan redundancy adalah dari segi ia sangat perlahan dan mengambil masa yang panjang. Seterusnya, kita akan melihat bahawa redundancy ataupun teknik lebihan mempunyai 3 lagi kategorinya, iaitu checksum, CRC dan parity check. Kita akan membincangkan mekanisme
algoritma yang paling murah iaitu parity check yang menggunakan two dimensional atau simple. Dia sangat simple. Dalam simple parity check, kita akan menambahkan bilangan 1 dalam unit bit supaya bilangan 1 menjadi ganjil dalam bit tersebut. Contohnya kita ada nombor 11000001. Penambahan bilangan 1 memberikan kita 3 nombor ganjil. Sebelum penghantaran, kita menyampaikan unit data menerusi penjana parity iaitu parity generator. Penjana parity mengira 1 dan menambahkan bit parity 1 dalam kes ini di penghujung. Jumlah bilangan 1 sekarang ialah 4, 1 nombor genap. Sistem ini sekarang menghantar unit yang dikembangkan tadi melintasi pautan rangkaian. Bila ia sampai di destinasi, penerima meletakkan semula 8 bit menerusi fungsi pemeriksaan event parity. Jika penerima menerima bilangan 1 yang genap, maksudnya tiada ralat. Jika bilangan 1 ganjil, ada ralat. Two-dimensional parity check pula ialah pendekatan yang lebih baik, dan kaedah ini satu blok bit disusun dalam jadual secara baris dan laju. Pertama sekali kita akan mengira bit parity bagi setiap unit data. Seterusnya kita menyusunnya ke dalam jadual. Sebagai contoh, kita ditunjukkan dalam raja ini, kita mempunyai 4 unit data yang ditunjukkan ke dalam 4 baris dan 8 laju. Kita kemudiannya mengira bit parity sebagai setiap laju yang menghasilkan satu baris baru dengan bit 8, ianya merupakan bit parity bagi keseluruhan blok. Perhatikan bit parity pertama dalam baris kelima dikira berdasarkan semua bit pertama, bit parity kedua dikira berdasarkan semua bit kedua, dan begitulah seterusnya. Kita kemudiannya melampirkan 8 bit parity kepada data asal dan menghantarnya kepada penerima. Sekarang marilah kita melihat kaedah CRC ataupun Cyclic Redundancy Check. Bencana CRC menggunakan pembagian modulo 2. CRC ia melakukan pembagian modulo 2 yang sama. Jika bakinya adalah kosong, CRC digugurkan dan data tersebut diterima. Sebaliknya, aliran bit yang sampai dibuang dari data akan dihantar semula. Kaedah ketiga yang kita akan membincangkan ialah kaedah checksum. Setiap bencana checksum membahagikan unit data kepada n bit segmen. Segmen-segmen ini ditambah dengan menggunakan arithmetic ones complement yang mana jumlahnya juga adalah n bit panjang. Maksudnya di sini, jika bit adalah 7 nombor, maksudnya ones complement juga perlu terdiri daripada 7 bit. Akhir sekali kita akan masuk kepada pembetulan ralat yang terbagi kepada 3, iaitu forward, burst dan code Hamming. Dalam forward error correction (FEC), penerima boleh menggunakan kod pembetulan ralat yang mana dapat membetulkan ralat tertentu secara automatik. Dalam teori ini, ianya mungkin untuk membetulkan sebalang ralat secara automatik, walau bagaimanapun kod pembetulan ralat lebih sophisticated berbanding dengan kod pengesanan ralat, memerlukan bit yang lebihan. Konsep asas pembetulan ralat boleh difahami secara mudah dengan mengkaji kes yang paling ringkas, single bit error. Seterusnya kita ada kod Hamming. Kod Hamming pula dapat membetulkan 2 atau lebih kesalahan dalam bit serta membetulkan single bit error. Ini merupakan satu kaedah yang secara manual dan
Setiap bit diwakilkan R yang merupakan kombinasi dengan bit lain. Akhir sekali kita ada burst error correction. Ini kerana walaupun kod Hamming tu bolehlah mencari burst error, tapi ia lebih sesuai untuk single bit error. So kita ada burst error correction untuk burst error. Contohnya seperti ini.